Pendahuluan. Media sosial seperti mana yang kita telah ketahui merupakan sebuah platform di mana kita dapat bersosial, berkongsi ilmu pengetahuan serta berkongsi pendapat antara satu sama lain tanpa perlu bersemuka. Sebagai contoh, platform media sosial yang kerap digunakan oleh masyarakat Malaysia pada zaman kini adalah Instagram, Twitter dan banyak-banyak lagi. Kewujudan media sosial telah mendatangkan banyak kebaikan kepada kita semua sebagai umat manusia secara keseluruhan, seperti dapat berhubung dengan rakan dan saudara yang jauh, yang tinggal jauh dan banyak lagi. Namun begitu, media sosial juga dapat memberi kemudaratan kepada kita semua apabila disalahgunakan. Jadi, ayolah kita bersama-sama mengupas dengan lebih dalam lagi tentang topik ini dengan slide yang seterusnya. Kesan positif yang pertama ialah dapat mengurangkan tekanan. Kehidupan zaman moden ini banyak menimbulkan tekanan seperti tekanan kehidupan, kebendaan dan tekanan untuk berjaya di sekolah atau di tempat kerja. Ia boleh menjejaskan kesihatan dan perasaan individu tersebut. Kewujudan laman seperti Twitter dan sebagainya dapat memudahkan masyarakat untuk menulis tentang keresahan jiwa mereka, lalu dapat mengubati kemurungan tersebut. Dengan ini mereka akan lebih tenang selepas kepenatan perasaan dan apa sahaja yang mahu diluahkan, kerana pemikiran menjadi ringan tanpa perlu memikirkan hal tersebut. Kesan kedua ialah media sosial juga menjadi peranan yang penting untuk menyampaikan ilmu yang berguna kepada masyarakat yang tidak memiliki masa untuk menghadiri majlis ilmu seperti ceramah-ceramah tazkirah di masjid. Penggunaan media sosial seperti Facebook dan Instagram mampu menyebarkan segala ilmu dalam kalangan masyarakat. Sebagai contohnya ceramah agama dalam YouTube dan sebagainya. Kesan positif yang ketiga ialah ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Antara contoh aplikasi yang boleh digunakan untuk membuat hubungan secara talian adalah WhatsApp, Facebook, Instagram. Penggunaan aplikasi seperti ini dapat menambah kenalan baru yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Aplikasi seperti ini mampu merapatkan hubungan kita dengan rakan kita yang tinggal berjauhan dengan kita. Selain itu, ia juga dapat mengetahui segala berita tentang rakan kita, saudara kita, tentang kejayaan yang diceburi oleh mereka. Ia juga dapat mampu mengeratkan hubungan silaturahim. Sekarang kita masuk ke kesan negatif. Kesan negatif yang pertama ialah kekurangan masa dengan keluarga. Anda sibuk melayari media sosial. Jika diperhatikan dengan orang yang di sekeliling kita, hampir semua ahli masyarakat tidak lekang dengan telefon mereka. Telefon mereka dengan seolah-olah melekat di tangan mereka. Terkadang ahli keluarga juga menjadi masa kemarahan kerana mengganggu perbualan dengan kawan di media sosial. Aktiviti bersama keluarga dipandang remeh kerana merasakan aktiviti ini seperti ketinggalan zaman. Keharmonian dan ikatan silaturahim antara keluarga boleh menjadi lekang dan kerana kecenderungan masing-masing dengan media sosial. Seterusnya ialah kesan negatif yang kedua ialah terlalu obses dengan like dan followers di media sosial. Media sosial akan sering diakses terutamanya selepas memuat naik status, gambar atau video yang baharu. Dikatakan apabila seorang itu menerima bilangan likes atau followers yang lebih banyak, mereka akan memperoleh populariti di mana satu dunia akan mengetahui status yang dimuat naik dan menjadi terkenal sementara. Mereka sanggup menghabiskan masa untuk edit gambar atau video tersebut untuk menarik lebih ramai followers. Ada juga sanggup membayar upah kepada orang lain untuk mengedit gambar mereka. Hal ini menunjukkan mereka terlalu obses dengan likes dan followers di media sosial. Kesan negatif yang seterusnya ialah maklumat yang tidak sahih mudah untuk disebarkan. Penyaluran dan pengaksesan maklumat mudah dan pantas untuk dicapai di hujung jari sahaja.
Namun masyarakat sering menggunakan aktiviti ini bagi mendapatkan perhatian atau pengaruh. Media sosial adalah media yang paling sesuai untuk mendapatkan pengaruh orang ramai dan untuk memperdayakan orang lain dengan maklumat atau informasi yang salah. Bagi pengguna yang tidak berfikir panjang, mereka akan mempercayai maklumat tersebut dan akan mengkritik dengan maklumat atau fakta yang salah. Setiap maklumat yang bersumberkan daripada media sosial hendaklah dikaji dulu sebelum dipercayai dan diamalkan. Antara langkah yang boleh diambil oleh masyarakat ialah dengan menyediakan platform media sosial yang selamat untuk anak-anak bagi mereka yang sudah berkeluarga. Hal ini demikian kerana untuk mengelakkan insan-insan muda seperti anak-anak ini tercemar dengan informasi dan perkara-perkara negatif di media sosial seperti ajaran sesat, hebahan palsu dan perkara-perkara yang tidak bermoral. Antara apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah dengan mengaktifkan parental control di setiap aplikasi media sosial yang anak-anak guna. Hal ini boleh menapis konten-konten yang tidak sesuai untuk anak-anak serta melindungi anak-anak daripada skamer atau akaun-akaun yang meragukan. Langkah seterusnya yang boleh diambil oleh masyarakat ialah dengan melibatkan diri dengan lebih banyak ilmu tentang agama dan konten-konten berfaedah melalui media sosial. Dengan cara ini, pengguna media sosial dapat mengelakkan daripada aplikasi media sosial mereka terjejas dengan konten-konten yang tidak berfaedah atau tidak moral, kerana media sosial akan mempamerkan konten-konten yang berkaitan serta relevan dengan apa yang kita cari dan kita lihat. Dengan cara ini, individu dapat mengurangkan kebergantungan kehidupan mereka dengan melayari media sosial. Individu juga boleh menyibukkan masa lapang mereka dengan melakukan ibadah yang baru sahaja diperolehi daripada media sosial dan secara tidak langsung dapat mendekatkan diri dengan Allah. Itu kerajaan juga boleh terlibat dalam langkah-langkah untuk penggunaan media sosial yang baik dengan cara menguatkuasakan undang-undang serta memperkukuhkan pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, seperti kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang Seksyen 233/1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, di mana mereka yang didapati bersalah dan boleh didenda sebanyak RM50,000 dan atau penjara yang tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Etika pertama ialah tidak menyebarkan fitnah. Fitnah merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ujian atau cubaan. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat pula, fitnah bererti tuduhan yang diada-adakan bertujuan memburukkan atau membencanakan seseorang atau suatu kumpulan. Fitnah boleh memberi impak yang besar terhadap kehidupan seseorang. Apabila difitnah, berbagai kemungkinan boleh terjadi kepada seseorang itu, seperti kehilangan kerja, dipandang serong oleh masyarakat atau dibuang oleh keluarga sendiri. Mangsa yang difitnah akan berasa tiada harapan dan berkemungkinan besar untuk melakukan sesuatu perkara yang boleh menjejaskan diri, seperti menjadi penagih dadah atau lebih teruk lagi, membunuh diri. Dengan kewujudan media sosial, fitnah sangat mudah untuk disebarkan oleh pihak yang tidak beretika, dan orang yang menggunakan fitnah dan ada orang yang menggunakan fitnah untuk mendapatkan manfaat kepada diri sendiri. Oleh itu, kita hendaklah mengkaji terlebih dahulu apabila mendengar kabar angin yang disebarkan melalui media sosial, sama ada ia benar ataupun palsu. Etika yang kedua ialah mengelakkan diri daripada melakukan hinaan dan sindiran. Hinaan dan sindiran boleh ditafsirkan sebagai perkataan-perkataan atau apa sahaja yang digunakan bagi tujuan menghina, mengkeji atau mengejek orang lain. Menghina atau menyindir boleh menyinggung perasaan orang lain atau memburukkan nama orang lain. Lalu, ia boleh menjejaskan atau mengganggu mental orang lain. Contohnya, memberi komen yang berbentuk sindiran atau
hinaan kepada orang lain atau melontarkan kata-kata keji terhadap seseorang melalui media sosial. Memanggil seseorang dengan gelaran yang buruk juga dikira menghina walaupun ia sekadar gurauan. Allah Subhanahu Wa Taala melarang umatnya merendah-rendahkan orang lain. Terdapat surah di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Hujurat ayat ke-11 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain kerana boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain kerana boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela atau mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim. Daripada surah tafsiran ayat ini, kita boleh tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala melarang umatnya untuk mencela satu sama lain, untuk memanggil orang lain dengan gelar-gelaran yang buruk. Etika ketiga ialah mencegah diri daripada menyebarkan sesuatu yang tidak baik. Sebagai pengguna media sosial yang beradab, kita mestilah menjauhkan diri daripada menyebarkan sesuatu perkara yang negatif. Contohnya, tidak menyebarkan perkara yang melibatkan seseorang seperti yang dituntut oleh syariat, iaitu aib, aurat dan sebagainya. Selain itu, perkara yang tidak sopan juga seperti komen negatif, gambar atau apa pun yang berunsur tidak baik seperti siaran yang menyiarkan sesuatu yang negatif. Perbuatan ini harus dicegah oleh masyarakat bagi mewujudkan suasana yang harmoni di dalam dunia media sosial. Etika keempat ialah menguruskan masa dengan baik. Masyarakat sewajarnya tidak membazirkan masa dengan menggunakan media sosial untuk jangka masa yang lama untuk perkara yang tidak berfaedah. Masyarakat perlu tahu bagaimana untuk membahagikan masa untuk menggunakan media sosial dan melakukan perkara yang lain. Gagal menguruskan masa apabila seorang itu kerap menggunakan media sosial akan menjadikan seseorang itu ketagihan dengan media sosial. Oleh itu, masyarakat tidak sewajarnya menghabiskan masa dengan media sosial kerana ianya tidak mendatangkan apa-apa faedah. Penutup. Okey, berdasarkan daripada semua slide yang telah kami perbentangkan sebentar tadi, kita semua dapat mencapai satu kesimpulan di mana pengamalan masyarakat terhadap penggunaan media sosial berdatangkan kedua-dua kesan baik dan buruk yang tersendiri. Oleh itu, kita sebagai umat Islam serta umat manusia dan rakyat Malaysia, kita haruslah menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggungjawab dengan apa setiap tindak tanduk yang kita lakukan di media sosial, dan kita juga perlu bijak menggunakan media sosial dengan menentukan apa yang betul, apa yang salah setiap kali kita mahu melakukan sesuatu di media sosial. Kita juga harus ingat yang kita umat Islam dipantau oleh Allah Tuhan kita, Allah Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala, serta malaikat rakib dan atid yang mencatat setiap tindak tanduk kita pada sepanjang masa. Oleh itu, kita sebagai umat Islam, kita haruslah mengelakkan apa yang telah dilarang oleh Subhanahu Wa Taala serta melakukan semua yang disuruh oleh Tuhan kita. So, maafkan saya. Jadi, sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.